Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung diskusi kita daripada buku kecil yang bertajuk Fadailul Kalimat Al-Arba', keistimewaan 4 kalimah zikir, iaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam siri yang pertama, kita membaca keistimewaan yang pertama, kedua dan juga yang ketiga. Tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk kembali siri yang pertama, insya-Allah. Pada ini kita sambung keistimewaan yang keempat. Keistimewaan keempat bagi 4 kalimah zikir ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, iaitu penghapus dosa. Kata pengarang kitab kita iaitu Syekh Abdul Razak Al-Badar rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Di antara keistimewaan kalimat-kalimat itu bahawa ia menghapuskan dosa-dosa. Telah disebutkan dalam Musnad Al-Musnad, yakni Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi dan Mustadrak Al-Hakim dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Ia berkata, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amru menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa kaffarat anhu dhunubahu walau kanat aktsara min zabadil bahri. Maksudnya, sabda Nabi SAW, tidaklah seseorang di muka bumi mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak melainkan Allah, wallahu akbar, dan Allah Maha Besar, wa subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, melainkan dihapuskan darinya dosa-dosanya meskipun lebih banyak daripada buih di lautan. Hadis dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Jadi berdasarkan hadis ini kita dapat faham ucapan zikir. Cuma di dalam hadis ini susunannya itu tidak sebagaimana yang selalu kita ucapkan, kerana kita selalu berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, iaitu kita mulakan dengan tasbih dan akhiri dengan Allahu akbar. Tapi dalam hadis ini dimulai dengan la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, dan ada tambahan yang kelima iaitu wala haula wala quwata illa billah. Jadi walaupun tuan-tuan sekalian, kalau kita nak mendapat kelebihan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, iaitu menghapuskan dosa-dosa kita sekalipun sebanyak ataupun lebih banyak daripada buih daripada di lautan, maka kita hendaklah berzikir dengan kelima-lima zikir ini, selain daripada 4 kalimah zikir yang menjadi tajuk buku kita. Hadis ini juga menyebutkan zikir yang kelima, iaitu la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada yang berzikir dengan 5 kalimah zikir ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar,
Tambah satu lagi, wala haula wala quwata illa billah. Kalaulah dosa kita, kata Nabi SAW, lebih banyak daripada buih di lautan sekalipun, nescaya Allah akan mengampunkan kita. Kemudian yang berikutnya, kemudian semakna dengan itu, kata penulis kitab kita ini, semakna dengan itu apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya, dan perawi yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pohon yang daunnya telah kering, maka beliau memukulinya dengan tongkatnya hingga daun-daunnya berguguran. Lalu baginda bersabda, innal hamdulillahi wa subhanallahi wa la haul wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqitu min zunubil abdi kama tasaqata waraqu hadhihi syajarah. Maksudnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya ucapan alhamdulillah serta subhanallah serta la ilaha illallah dan Allahu akbar la tusaqitu min zunubil abdi, akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba itu, kama tasaqata waraqu hadhihi syajarah, sebagaimana gugurnya daun-daun kering pada pokok ini. Jadi jelas, kata ulama, hadis ini adalah hadis hasan. Keistimewaan yang berikutnya, yang kelima, 4 kalimah zikir ini merupakan taman syurga. Taman syurga. Di antara keistimewaan kalimah-kalimah tersebut, iaitu subhanallah, alhamdulillah, Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di antara keistimewaannya ialah bahawa ia adalah taman syurga, tanaman syurga, bukan taman, tanaman syurga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahawa baginda bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turbah wa 'adbatul ma' wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya, Nabi SAW menceritakan, aku bertemu Nabi Ibrahim AS pada malam aku diisrakan. Beliau berkata, yakni Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim AS berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dariku salam kepada umatmu. Nabi Ibrahim suruh Nabi Muhammad SAW menyampaikan salam beliau kepada kita, umat dia. Dan kabarkan kepada mereka, di samping menyampaikan salam, kamu bagi tahu kepada mereka bahawa syurga bagus tanahnya. Bagus tanahnya, yakni elok tanahnya, sejuk airnya, dan bahawa ia adalah qi'an. Tanamannya adalah subhanallah. Tanaman syurga ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman syurga, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW. Disuruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat dia. Kata al-qi'an, dalam hadis tadi ada kalimah qi'an, wa annaha qi'an, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ia, yakni syurga, dan syurga itu adalah qi'an. Apa makna qi'an? Kata dia jamak kepada qa'un, iaitu tempat datar dan luas.
termasuk tanah gembur, lalu disirami air dari langit. Tanah itu menahan air dan menumbuhkan tanaman. Demikian disebutkan dalam kitab An-Nihayah karya Imam Ibn Athir. Kitab An-Nihayah ini dia ibarat satu kamus hadis. Kamus di mana pengarangnya menghuraikan, mentafsirkan lafaz-lafaz hadis. Karya Imam Ibn Athir. Jadi maksudnya ialah tanaman syurga tumbuh dengan cepat dengan sebab kalimah-kalimah ini, sebagaimana tanaman tumbuh di tanah gembur di permukaan bumi. Maka setiap kali seseorang hamba itu mengulangi ucapan kalimah-kalimah itu, maka tumbuh untuknya di dalam syurga pepohon sejumlah ucapannya. Jadi kalau kita setiap kali kita berzikir dengan kalimah zikir ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka akan tumbuh satu ataupun pohon-pohon di dalam syurga di akhirat nanti. Kemudian hadis yang berikutnya, keistimewaan yang ke-6. Keistimewaan yang ke-6, empat kalimah zikir ini merupakan kalimah yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keistimewaannya, kata pengarang kitab kita ini, tidak ada seorang yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam, lalu ia memperbanyakkan takbir, tasbih, tahlil dan tahmid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, dan Imam An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Imam An-Nasa'i selain daripada kitab Sunan, dia juga ada satu kitab yang terkenal juga, yang masyhur, iaitu Amalul Yaum wal Lailah, amalan sehari semalam. Dalam kitab itulah ada hadis ini dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Shaddad, bahawa ada seorang daripada Bani Uzrah yang terdiri dari 3 orang datang kepada Nabi SAW dan masuk Islam. Lalu Nabi SAW bersabda, siapa yang mencukupiku untuk mereka? Nabi offer sahabat-sahabat, kerana mereka baru datang dan baru masuk Islam, maka Nabi offer kepada sahabat-sahabat yang dah lama masuk Islam ataupun yang sedia tinggal di Madinah, dan siapa yang nak menampung kecukupan untuk tetamu kita ini yang baru yang datang memeluk Islam. Talha berkata, aku. Talha dia offer, dia kata dia sanggup. Maka mereka hidup bersama Talha. Kemudian Nabi mengirim pasukan dan salah seorang di antara mereka turut serta lalu mati syahid. Setelah itu beliau mengirim pasukan lain dan satunya lagi ikut lalu mati syahid. Sedangkan yang ketiga meninggal di atas tempat tidurnya. Makna daripada 3 orang yang datang menjadi tamu tadi ni, apabila apabila berlaku peperangan, Nabi memimpin perang, mereka semua, ketiga-tiga mereka dan 2 daripada mereka turut serta berperang dengan Nabi SAW dan mati syahid. Seorang lagi yang tidak ditakdirkan Allah untuk mati syahid. Sebaliknya dia meninggal seperti biasa, mati biasa. Di sini ditulis meninggal di atas tempat tidurnya. Talha berkata, aku melihat 3 orang yang tinggal padaku itu berada dalam syurga. Namun aku melihat orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berada di depan mereka. Jadi seolah-olah Talha ini dia bermimpi. Dalam mimpi dia tu dia melihat dan merhati 3 orang tadi ni yang telah meninggal. 2 meninggal kerana syahid, dan seorang lagi meninggal bukan kerana syahid, meninggal biasa saja atas katil. Dalam mimpi itu dia melihat ketiga-tiga mereka tu masuk syurga.
Tapi yang paling depan sekali ialah bukan yang dua yang mati syahid tu. Yang dua yang mati biasa tu. Adapun yang syahid lebih akhir ba'da sesudahnya, makna yang mati syahid tu berada di belakang dia. Sedangkan yang syahid lebih awal, paling akhir di antara mereka. Hal itu mengusikku, lalu aku mendatangi Nabi dan menyebut hal itu padanya. Bila dia terjaga bertidur, dia pun cerita mimpi dia kepada Nabi SAW. Beliau pun bersabda, Nabi pun bersabda, Ma ankarta min zalik laisa ahadun afdala inda Allah min mu'minin yu'ammaru fil islami yaksuru takbiruhu wa tasbihuhu wa tahliluhu wa tahmiduhu. Kata Rasulullah kepada Talha, apa yang nak kamu herankan? Apa yang nak kamu engkarkan, yang kamu nak kamu herankan, ataupun yang kamu apa yang pelik daripada mimpi yang kamu nampak itu? Tidak ada seorang yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam, lalu memperbanyakkan takbir, tasbih, tahlil dan tahmid kepadanya, kepada Allah. Hadis ini direkodkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu juga dalam oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra, Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, dan dalam amal dan amal yaum wa lailah dalam surah An-Nasa'i. Jadi kita dapat faham pada hadis ini, walaupun seseorang itu dia tidak mati syahid, kerana dia diberi kelapangan umur yang dia tidak mati syahid, dan dia makna dapat hidup lagi selepas rakan-rakannya yang mati syahid, tapi dengan umur dia yang masih berbaki itu, dia banyak menyebutkan 4 kalimah ini, maka itu yang menjadikan dia lebih afdal daripada yang mati syahid. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, seolah-olah hadis ini mengajar kita bahawa kalau kita tak berpeluang untuk melakukan satu ibadat yang dilakukan oleh saudara kita yang lain, maka di sana ada ibadat lain lagi yang boleh kita lakukan, yang dapat menampung kekurangan kita, sehingga ada kemungkinan kita akan menjadi lebih baik daripada orang lain yang melakukan ibadat yang tidak berpeluang kita lakukan. Malah kalau kita perhatikan dalam hadis ini, sahabat ini yang meninggal biasa atas katil ini, dia dilihat oleh Talhah, yang sahabat Nabi juga, dalam mimpi itu dia lebih tinggi darjat dia di sisi Allah daripada dua saudaranya yang lain yang mati syahid. Apa amalan dia? Maknanya umur dia, sakibaki umurnya dia yang panjang itu setelah kematian saudara dia yang dua lagi itu, sakibaki umur itu, di antara amalannya ialah dia banyak berzikir dengan takbir, tasbih, tahlil, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab kita ini, sungguh hadis yang agung ini menunjukkan agungnya keutamaan orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Baik lisannya senantiasa basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keistimewaan yang ke-6. Keistimewaan yang ke-7, pahala yang besar. 4 kalimah ini akan memberi pahala yang besar kepada kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan 4 kalimah ini, bahawa Allah memilih kalimah-kalimah tersebut dan menjadikannya special bagi hamba-hambanya, lalu disiapkan bagi yang berzikir kepada Allah dengan menggunakannya, yang dengan melafazkan 4 kalimah zikir ini, maka disiapkan baginya berupa pahala yang sangat besar dan ganjaran yang sangat banyak. Dalam musnad karya Imam Ahmad dan Mustadrak Al-Hakim melalui sanad yang sahih,
dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah bersabda, inna Allah astafa minal kalam arba'an, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faman qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah wa huttat anhu 20 sayyi'ah. Wa man qala Allahu akbar famithlu dhalik, wa man qala la ilaha illallah famithlu dhalik, wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutibat lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 khati'atan. Hebat sungguh pahala 4 zikir ini. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya Allah telah memilih di antara perkataan berupa 4 kalimah. Ada 4 kalimah zikir yang dipilih oleh Allah, iaitu subhanallah, yang pertama, yang kedua walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka lalu ini menjelaskan apa kelebihan, apa pahala, sejauh mana besarnya pahala atau banyaknya pahala berzikir dengan 4 kalimah ini. Maka kata Nabi lagi, kata dia, barang siapa mengucapkan subhanallah, ditulis untuknya 20 kebaikan serta dihilangkan, dihapuskan ditulis untuknya 20 hasanah dan dihapuskan 20 sayyi'ah. Dan barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, sama seperti itu juga. Dan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, sama seperti itu juga. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillah, murni dari hatinya, ditulis baginya 30 kebaikan dan dihilangkan darinya 30 kesalahan. Kalimah alhamdulillah dapat 30. Yang lain yang sebelumnya itu semua dapat 20. Ditambahkan pada ganjaran alhamdu ketika diucapkan hamba dari hatinya melebihi kalimah-kalimah lainnya, kerana alhamdu umumnya tidak terjadi kecuali setelah ada sebab seperti makan dan minum atau ada nikmat yang lain. Maka seakan-akan seseorang mengucapkannya sebagai pengimbang atas apa yang dilimpahkan kepadanya. Oleh kerana itu, jika seseorang mengucapkan alhamdulillah dari hatinya, bukan didorong oleh adanya nikmat, nescaya pahalanya dilebihkan atas kalimat-kalimat lainnya. Jadi dia nak cerita kepada kita kenapa alhamdu dapat 30. Kerana biasanya alhamdu ni diucapkan apabila didahului nikmat. Tapi apabila seseorang itu walaupun tidak ada nikmat, dia masih berzikir dengan kalimah alhamdu, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, maka Allah tambah daripada 20 kepada 30 dan 30 hasanah. Itu dijelaskan oleh penulis, pengarang kitab kita ini. Demikianlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembacaan kita kepada keistimewaan kalimah, 4 kalimah ini memberi targhib, memberi galakan yang sungguh-sungguh kepada kita untuk kita banyak berzikir dengan 4 kalimah ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah 4, dipanggil 4 kalimah zikir yang sangat istimewa. Ada baki lagi 4 keistimewaan yang kita akan baca dalam siri yang ketiga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian dapatkan buku ini, beli buku ini, dan tuan-tuan boleh ikuti kuliah yang ana sampaikan. Jadi kuliah kita ni kita baca satu-satu, macam mengaji juga, macam talaqi juga, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.